Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua subscriber everyone. Metal Detector Junkies Malaysia. Okey, hari ini Abang Iwan akan buat review pasal Metal Detector Xterra Pro Xterra Pro daripada MyLab. Okey, kita tengok apa ada kelebihan pada Xterra Pro. Jom. Okey, di sini saya nak tunjukkan satu metal detector terbaru daripada MyLab, iaitu Xterra Pro Xterra Pro daripada MyLab. Okey, harga dia 1750 dan juga dia waterproof sepenuhnya Okey, dia punya pada pandang pertama, okey, dia punya bentuk reka bentuk sebiji macam siri metal detector Econaut, iaitu 700, 600, 900 dan juga 800 Okey, kita boleh tengok dia punya mesin tu sama dengan macam Econaut lah. Kita boleh tengok daripada shaft dia, daripada papan pemuka dia dengan dia punya armrest dia Okey, jadi kita tengok dekat dalam ni apa yang ada dia bagi untuk metal detector Xterra Pro Jom kita unboxing lah. Okey, kita boleh tengok dekat Xterra Pro ni dia ada bagi dia satu buku manual, okey, dan juga setting standard lah. Setting standard untuk Xterra Pro, dia ada ajar sikit lah macam mana nak buat setting-setting untuk Xterra Pro. Lepas tu dia ada papan pemuka dia lebih kurang macam sama sebenarnya sama macam Econaut, siri Econaut MyLab Econaut, lebih kurang sama. Okey, tak ada beza sangat lah jadinya. Cuma yang bestnya dia punya batang shaft ni dia boleh ni lah, besarkan dan kecilkan lah. Dia sesuai untuk beginner lah, untuk yang beginner tapi nak MD yang mantap dan juga waterproof. Okey, selepas ini saya akan ajar macam mana setting mesin ni, macam mana untuk beginner lah setting mesin ni, dan apa benda yang ada istimewa pada Xterra Pro ni. Okey, baik, terima kasih, mantap. Jom. Kebentuk dia memang sebiji macam MyLab Econaut, siri Econaut Okay, kita buka Xterra Pro. Button dia pun memang sebiji macam Econaut juga, sama bukan sebiji, memang sama. On off dia pun sama. Okey, sini on off, okey, sini on off, sini on dia, sini lampu, dan ini untuk wireless headphone lah. Ini wireless headphone ni wireless headphone. Okey, dan juga dia menggunakan charger bateri charger macam Econaut juga. Jadinya kita boleh charge selama kita charge selama 3 jam, boleh pakai sampai 12 jam lah. Okey, mengikut pada penggunaan kita lah. Kalau kita pakai tu tak berapa, macam jarang-jarang, mungkin dalam seminggu kita boleh pakai lah mesin ni tanpa dia charge semula Okey, jadinya bagusnya dia pakai teknologi USB kabel tidak pakai bateri kiranya bateri dia built in lah, lebih kurang macam handphone lah. Okey, jom kita belajar setting, macam mana setting untuk mesin ini. Okey, jom, mantap. Jom. Akan ajarkan cara setting untuk menggunakan MyLab Xterra Pro Okey, yang pertama perlu kita buat adalah kita tekan butang on lah. Okey, ini bukan butang on dia. Okey, ini butang on dia. Okey, belah sini butang on. Okey, dan kita sini untuk kecerahan lah, lampu dia ini adalah lampu dia. Okey, lampu dia warna merah lah. Okey, lampu merah dan juga lampu. Okey, dekat sini juga kita boleh pakai untuk kita nak pakai headphone headphone ni pakai headphone lah, headphone untuk wireless lah, wireless headphone Okey, jom kita tengok lagi apa setting-setting yang berguna untuk MyLab Xterra Pro. Okey, baik, mantap. Jadinya setting pertama yang kita perlu tahu adalah kita hendak MD di mana. Okey, jadi untuk Xterra Pro ni dia ada mod mod ni macam tempat di mana yang kita nak MD Contohnya yang mod yang pertama adalah mod taman taman ni contohnya kita nak ber-MD di taman, cuma kita tekan aja mod taman. Okey, dan kedua pula kita ada mod ladang ladang Okey, kita buka lampu. Okey, kita ada mod ladang Okey, ladang ni kita untuk main relik dan juga untuk kita main dekat kawasan macam contohnya
air terjun Okey, ini mod untuk main dekat kawasan air terjun dan juga relik dan juga dekat kawasan kelapa sawit ni lah kita boleh main mod ni. Okey, tekan ni cuma di sinilah. Ni kita tengok butang ni, kita tekan saja. Okey, lepas tu kita ada mod ni untuk mod kita main kat pantai. Contohnya pantai macam ni lah. Ni pantai dia. Okey, kita nak main dekat pantai, kita terus tekan mod untuk main dekat pantai. Ni mod pantai. Mod pantai. Okey, ni mod pantai. Mod pantai. Pantai ada 1 dan 2 Okey, 1 ni untuk pantai kering dan 2 adalah untuk pantai yang basah. Okey, kita pakai 1 dan 2 Okey, baik. Jom. Mod tempat di mana kita nak MD. Okey, apa perlu kita buat adalah kita pilih saja mod-mod yang mana kita nak MD lah. Okey, first yang kita buat adalah untuk sensitivity sensitivity yang inilah. Okey, yang ini adalah sensitivity. Ini adalah kedalaman pengesanan objek. Kalau makin banyak dia punya tanda ni makin dalam lah. Kalau makin sikit tu makin sikit lah. Okey, yang ni bateri dia. Bateri dia. Okey, jadinya kita akan mulakan setting untuk main dekat pantai. Jom kita mulakan setting untuk main pantai. Okey, first kali kita kena tengok pada sensitivity Okey, untuk Ixera dia sensitivity ada daripada 0, 1 sampai nombor 25. Okey, apa sebenarnya sensitivity ni? Okey, sensitivity kita tekan butang yang inilah. Ini dan ini sajalah. Okey, sensitivity ni adalah satu setting untuk kita bagi mesin kita lebih sensitif untuk kesan objek. Dan juga kalau kita letak sensitivity paling tinggi, mesin kita boleh kesan objek lebih baik dan juga lebih dalam lah kalau kita letak sensitivity nombor 25. Tetapi yang menjadi masalahnya, sekiranya kita letak sensitivity terlampau tinggi, mesin kita akan mengalami gangguan lah. Jadinya kalau lebih baik, kalau kita nak main dekat suatu tempat tu, okey, kita tengok pada keadaan tempat dan juga tanah lah. Sekiranya kita nak MD tapi tiada gangguan, kita boleh meletakkan sensitivity pada tahap yang paling tinggi. Sekiranya kita mendengar bunyi macam gangguan, ada bunyi bising, kita rendahkan sensitivity sehingga bunyi bising tersebut hilang. Okey, jadi bergantung pada tanah dan juga keadaan tempat lah. Okey, baik, jom kita belajar setting untuk yang permulaan lah. Okey, permulaan dia, jom. Setelah kita memilih sensitivity berapa yang kita mahu, okey, untuk ini saya letak 20 sajalah. Kalau biasanya orang letak 20 ataupun 22. Okey, kita akan buat setting pertama untuk kita main beach mode untuk main dalam air Okey, dalam air. Okey, setting pertama adalah noise cancel. Okey, noise cancel ni kita nak buang gangguan elektrik di sekitar kawasan kita nak MD ni lah. Okey, sebab apa? Kita punya metal detector ni menggunakan frekuensi radio. Apabila kita menggunakan frekuensi radio, okey, frekuensi tu akan kalau kita bermain di kawasan yang ada elektrik di sekitarnya, mesin kita akan kacau lah, kacau dan juga bising lah. Bunyi lebih kurang gini lah. Okey, jadinya setiap kali kita nak buat metal detector, kita kena buat noise cancel dululah untuk membuang gangguan lah di sekeliling kita. Okey, jom kita buat dulu. Okey, jadi kita tekan ini sajalah. Tekan. Okey, dia secara automatik lah. Okey, automatik Okey. Apa yang perlu kita buat adalah kita buat ground balance Okey, untuk MD jenama MyLab, okey, kebanyakan ground balance adalah kita pakai automatic Okey, automatic Okey, automatic bila kita tekan tanda red dan ini, dia terus automatic lah. Okey, apakah ground balance ni? Okey, ground balance ni adalah untuk serasikan mesin kita dengan kandungan dalam tanah. Okey, kadang-kadang kandungan dalam tanah ni dia terlampau banyak mineral lah. Mineral macam garam mineral, besi ke apa. Okey, jadinya kita nak stabilkan mesin kita supaya kita dengan kandungan tanah yang berbeza tinggi tu lebih stabil lah. Jadinya kalau kita MD, dia tak ada bunyi bising dan juga gangguan lah. Okey, untuk jenama MyLab, okey, selalunya dia punya sensitif dia punya
apa dia tu, ground balance adalah secara automatik tetapi untuk mesin-mesin yang lain, okey, kita kena pump lah. Pump macam contohnya mesin-mesin yang lain lah, kita kena pump. Dan kita boleh selalunya kita pump, kita tekan pada ikon apa benda ground balance ni, kita tekan lama-lama. Jadinya bila dia dah punya tick, maksudnya mesin tu dah ground balance lah. Tetapi menjadi satu masalah, tiap kali kita nak ber-MD di tempat-tempat lain, kita kena buat ground balance tu berkali-kali, tetapi tidak kepada mesin MyLab. Okey, jadi kita teruskan lagi pembelajaran kita. Okey, untuk setting yang ketiga adalah bunyi lah. Suara kita nak suara besar macam mana lah, kecil ke besar ke. Selalunya kalau kita tak pakai earphone, kita boleh bagikan suara tu sampai 25 lah. Tapi kalau kita pakai earphone, mungkin kita pakai 20 sajalah. Okey, untuk setting yang keempat adalah threshold Okey, threshold ni kita boleh dengar threshold level Okey, kita boleh dengar macam bunyi dengungan macam bunyi lebah Okey, threshold level ni sebenarnya untuk kalau kita nak MD dekat kawasan yang bising, contohnya di tepi pantai ataupun dekat kawasan bandar, contohnya di taman permainan. Okey, kadang-kadang kalau kita pakai headphone, okey, contohnya kita pakai headphone lah, kita kalau boleh kita tak nak dengar lah bunyi-bunyi yang bising dekat luar tu. Jadinya sekiranya kita menaikkan threshold level yang tinggi, okey, kita akan dengar bunyi threshold ni lah, macam bunyi jadi kita punya telinga akan lebih peka kepada bunyi threshold level ni berbanding daripada bunyi persekitaran yang luar ni lah. Jadi kita boleh detect dengan secara lebih baik lah dan lebih mantap. Okey, itu threshold level Okey, yang seterusnya adalah target tone Okey, target tone untuk metal detector MyLab ni, Astera Pro, dia ada 5 target tone Okey, apa sebenarnya target tone ni? Okey, target tone ni adalah macam contohnya setiap item yang kita MD ni, dia ada ID bunyi yang tersendiri lah. Contohnya macam emas, dia bunyi dia low tone. Okey, low tone ni mungkin bunyinya tot-tot. Okey, ada satu lagi macam contohnya duit Shiling Malaysia, mungkin bunyinya tat-tat. Okey, dia itu adalah middle tone Okey, macam high tone contohnya macam tembaga, timah dan juga perak, dia akan ada satu tone yang lebih besar lah. Contohnya macam bunyinya tot-tot. Okey, jadinya daripada tone ni kita boleh tahulah apa item yang kita akan dapat kemudian tanpa melihat kepada nombor ID. Okey, jom kita tengok setting yang seterusnya. Setting yang seterusnya adalah discrimination mode. Okey, apa sebenarnya discrimination mode ni? Bagi yang tak tahu, discrimination mode ni, untuk Astera Pro ni kita ada ID. Okey, macam negatif 16 ni adalah ID Okey, kita boleh tengok ID dia. Contohnya lah, ID Astera Pro ni ada sampai 100. Okey, jadinya setiap macam logam yang kita nak kesan nanti, dia ada ID, nombor ID yang tersendiri lah. Okey, setiap item yang kita nak scan nanti, contohnya logam-logam, logam macam contohnya duit shilling ke, tembaga ke, timah ke, apa ke, dia ada nombor ID yang tersendiri lah. Untuk beginner, lebih baik sekiranya nak memulakan metal detector untuk mengenal ID, senang saja. Kita ambil lah macam emas ke, tembaga ke, timah ke, kita scan lah apa nombor ID akan keluar pada skrin ni nantilah. Daripada yang kita MD ni, kadang-kadang kita akan MD sampah tau. Macam contohnya tin aluminium ataupun mungkin besi. Kebanyakan metal detector yang jenis MyLab ni dia akan buang besi tau. Dia akan detect logam-logam yang berharga lah. Tetapi jangan salah sangka pula, kebanyakan logam-logam yang berharga ni kadang-kadang pun ada yang macam kita tak nak lah. Contohnya macam aluminium kan, kadang-kadang itu tak ada harga lah. Kita akan target macam contohnya timah, tembaga, emas dan juga perak lah. Jadinya
sebenarnya discrimination mode ni untuk kita membuangkan logam-logam yang tidak berharga lah. Macam contohnya kita dah scan, kita tahu okey, mungkin kita tahu lah, mungkin sampah tu ID dia adalah 16 okey, 16 dekat sini 16 ID dia. Okey, kita boleh reject lah. Reject ni maksudnya kita membuang ID tu supaya kita tak boleh ke sana. Okey, lepas kita dah reject nombor 14, okey, dekat nombor 14 dekat sini dia akan 16 akan kosong tau. Okey, kosong. Bila kita scan nombor 16 ni dia akan terus reject lah. Maksudnya kalau kita nak ambil balik nombor 16 tu, apa perlu kita buat? Kita pergi ke nombor 16, kita tekan butang yang ni, tambah dan tolak ni. Okey, kita pergi ke setting yang ni lah, terima dan juga pangkah ni. Okey, kita tekan balik. Maksudnya ini dah penuh lah. Maksudnya discrimination bar adalah penuh. Maksudnya dia tak ada buang lah. Maksudnya kita boleh buang sebanyak mungkin yang kita tak nak. Kita boleh buang sebanyak mungkin ID yang kita tak nak lah. Jadi kita boleh tengok ID apa yang kita rasakan sampah, kita boleh buang dan boleh kita ambil lah. Contohnya 48 ni sampah, kita buang. Okey, kalau kita nak ambil balik, apa perlu kita buat? Kita pergi ke tempat 48 ni balik, kita ambil balik. Okey, yang macam ni pun sama, kita penuhkan balik. Okey, itu sajalah. Okey, manakala setting terakhir adalah discovery speed. Maksudnya kelajuan pengesanan kita lah. Selalunya kita akan mengesan dengan secara pengesanan yang lebih laju lah. Discovery speed kita selalu nombor 3. Okey, last sekali lah. Okay, terima kasih dah selamat menonton kepada semua. Saya harap sedikit pengajaran saya pasal setting ni anda boleh faham lah. Okey, kalau tak boleh faham juga boleh rujuk kepada video-video di YouTube yang lain lah. Okey, itu mengikut pahaman Abang Iwan lah. Kepada yang siapa yang nak membeli mesin macam ni, boleh PM Abang Iwan di nombor di bawah, seperti di bawah. Okey, mantap, jom.